Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup 7 ingin membentangkan satu tajuk iaitu peranan dan sumbangan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Kumpulan kami terdiri daripada 7 orang iaitu Fakhrul Islam bin Yaakob, Muhammad Syafiq bin Saleh, Muhammad Fuad bin Jasman, Muhammad Alif bin Musa dan Muhammad Zuhdi bin Abdul Majid. Pada akhir kurun ke-18, kita dapat lihat bahawa ramai ulama datang daripada Patani. Antara ulama-ulama yang datang daripada Patani iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Ahmad Fatani dan ramai lagi. Cuma dalam video kali ini kami hanya nak menekankan iaitu seorang tokoh sahaja, iaitu peranan dan sumbangan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani ataupun dikenali sebagai Sheikh Ahmad Al-Fatani. Antara persoalan kajian kami adalah yang pertama, apakah peranan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani dalam pendidikan Islam? Yang kedua, apakah sumbangan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani dalam pendidikan Islam? Dan yang ketiga, apakah hubungan di antara peranan dan juga sumbangan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani dalam pendidikan Islam di Asia Tenggara ini? Kemudian, antara objektif kajian kami adalah yang pertama, untuk mengenal pasti apakah peranan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani dalam pendidikan Islam. Yang kedua, untuk mengkaji apakah sumbangan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani dalam pendidikan Islam. Dan yang ketiga, untuk menganalisis apakah hubungan di antara peranan dan juga sumbangan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani dalam pendidikan Islam di Asia Tenggara. Antara kaedah kajian yang kami gunakan adalah kami menggunakan kajian kualitatif, yang mana kami melakukan kajian perpustakaan dengan buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, tesis dan juga kajian yang lepas yang telah dijalankan oleh penyelidik sebelum ini. Jadi, kami menggunakan bahan-bahan tersebut untuk menyiapkan kajian kami. Yang pertama, nama lengkap beliau adalah Syekh Ahmad bin Zainal Abidin bin Haji Mustafa bin Wan Muhammad bin Wan Muhammad Zainal Abidin Al-Fatani. Syekh Ahmad Fatani dilahirkan pada 5 Syakban 1272 Hijrah pada malam Jumaat. Ini bersamaan 10 April 1856 Masihi. Selain itu, beliau juga dilahirkan di Kampung Senajanjar, Jambi, Patani. Beliau mendapat pendidikan awal dari keluarganya sendiri yang kebanyakannya menjadi ulama, termasuk ayahnya dan juga bapa saudaranya iaitu Syekh Abdul Qadir. Beliau juga terkenal sebagai pelajar Melayu lulusan Al-Azhar pertama di Mesir. Terdapat ramai guru-guru beliau di Mekah, antaranya ialah Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan dan juga Syekh Wan Ali Kutan. Begitu juga anak muridnya yang ramai iaitu Tok Kenali dan juga Haji Ismail bin Haji Abdul Qadir. Beliau telah mendapat banyak gelaran daripada ulama-ulama, antaranya ialah Al-Zaki Al-Misri, Tok Guru Wannah dan juga Al-Fitanul An-Nahri. Akhir sekali beliau wafat di Mekah ketika beliau sedang melakukan ibadah fardu haji pada 11 Zulhijjah 1325 Hijrah. Antara peranan-peranan Syekh Ahmad Fatani, yang pertama, beliau merupakan salah seorang pakar rujukan bagi pengajian akidah Islamiah kerana sumbangan beliau dalam membangunkan akidah Islamiah dalam kalangan masyarakat agar orang Islam tidak mudah terpengaruh dengan anasir tidak sihat yang akan menyebabkan mereka murtad. Yang kedua, Syekh Ahmad Fatani juga merupakan seorang yang ahli dalam ilmu tata bahasa Al-Quran. Yang ketiga, beliau juga merupakan seorang pelajar yang pertama dari dunia Melayu yang melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar dan juga merupakan pencetus inspirasi kepada pelajar-pelajar lain untuk meneruskan pelajaran di sana. Yang keempat, beliau merupakan tokoh terawal di dunia Melayu yang memperkenalkan
filologi Melayu, iaitu sebelum menerbitkan sesuatu naskah, beliau terlebih dahulu mengumpulkan versi-versi naskah yang pelbagai judul. Yang kelima, beliau dilantik menjadi penyelia dan jurubahasa kitab-kitab Arab di Matba'ah Al-Mustafa Al-Baby Al-Halabi. Yang keenam, beliau juga merupakan ketua percetakan yang dilantik oleh kerajaan Uthmaniyah oleh Sultan Turki ketika itu bagi membolehkan beliau mencetak kitab-kitab ulama yang berasal daripada dunia Melayu untuk memasuki Mekah dan Madinah. Akhir sekali, Syekh Ahmad Al-Fatani merupakan pengasas dan ketua bagi sebuah persatuan cendekiawan ulama-ulama Melayu di Mekah yang dinamakan Jam'iyah Al-Fataniyah, yang bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat dunia Melayu ketika itu agar mereka berusaha membebaskan diri daripada penjajah. Sumbangan Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain dalam pendidikan Islam. Saya ingin menerangkan mengenai sumbangan tokoh kami dalam pendidikan Islam. Yang pertama, sumbangan beliau yang terbesar adalah dengan penghasilan karya dalam ilmu tata bahasa Arab, iaitu ilmu Nahu. Karya tata bahasa Arab yang dihasilkan oleh beliau sememangnya menjadi rujukan dari generasi ke generasi sehingga ke hari ini. Karya beliau terbahagi kepada 3 kategori, iaitu yang pertama, kitab dalam bahasa Arab, kedua, kitab dalam bahasa Melayu, dan yang ketiga, kitab yang tasihnya yang terdiri daripada 2 bahagian, iaitu bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Karya beliau juga banyak digunakan dalam kalangan penuntut ilmu tata bahasa di institusi pondok di Nusantara sehingga ke hari ini, khususnya di negeri Patani, Thailand, dan juga negeri Kelantan, Malaysia. Antara kitab beliau yang digunakan di 15 buah institusi pondok di Kelantan adalah kitab Faridatul Faraid dan Tashil Nailul Amani. Selain itu, kitab Faridatul Faraid diajari di masjid-masjid melalui kuliah maghrib, asar dan juga kuliah duha. Yang kedua, sumbangan beliau dari sudut akidah. Beliau telah mengarang kitab Faridatul Faraid yang memfokuskan kepada pembangunan akidah Islamiah kepada penuntut-penuntut ilmu, yang mana pemikiran Syekh Ahmad Fatani beraliran ulama Asy'ariyah. Yang ketiga, beliau telah membawa pendekatan ayat Al-Quran sebagai sumber tata bahasa dan melakukan pemurnian tata bahasa yang sedia ada pada kitab Tashil dengan bersumberkan ayat Al-Quran agar lebih komprehensif. Yang keempat, beliau adalah penulis bagi kitab Tashil yang mana bertujuan untuk memudahkan para pelajar mendalami ilmu tata bahasa sebagai persediaan sebelum mempelajari matan Al-Ajrumiyah dan juga kitab tata bahasa lain yang lebih tinggi. Kitab Tashil terus dijadikan kitab yang dipelajari di Masjidil Haram, Mesir, Indonesia, Malaysia dan juga Patani. Yang kelima, semasa Syekh Ahmad Fatani menuntut ilmu di Universiti Al-Azhar, beliau berusaha memperkenalkan dunia-dunia Melayu kepada tokoh-tokoh penting Al-Azhar agar lebih ramai pelajar dari dunia Melayu dapat melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar. Dan hari ini kita boleh melihat lebih ramai pelajar-pelajar Malaysia yang dapat menyambung pelajaran di sana. Yang keenam, beliau telah mencetak kitab-kitab Islam secara besar-besaran, termasuklah kitab Melayu ataupun Jawi untuk disebarkan kepada dunia Islam, bermodalkan yang diterima daripada kerajaan Uthmaniyah semasa beliau dilantik untuk mengontaki percetakan kerajaan tersebut. Yang ketujuh, beliau telah menubuhkan 2 syarikat percetakan bagi memajukan percetakan kitab-kitab Islam di dunia Melayu, iaitu Matba'ah Al-Miriyah Al-Kalantiniyah di Kota Baru dan juga Matba'ah Al-Miriyah Al-Ahmadiyah di Riau. Perbincangan saya berfokus kepada analisa peranan dan sumbangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani terhadap Asia Tenggara. Pertama, apa yang boleh dipelajari daripada Syekh Ahmad Al-Fatani dari perspektif peranan beliau adalah penglibatan dalam ilmu pendidikan, terutamanya dalam pendidikan Islam. Dengan kepakaran yang diperolehi hasil pendidikan beliau dan motivasi daripada ahli keluarganya yang rata-ratanya bergelar ulama, yang terus menjadikan Syekh Ahmad Al-Fatani memiliki kecenderungan sangat tinggi kepada keilmuan. Kedua, jika melihat dari perspektif sumbangan Syekh Ahmad Fatani pula, banyak sumbangan telah dizahirkan oleh beliau. Beliau menggunakan kepakaran yang ada untuk menyebarkan ilmu dan kefahaman Islam dengan baik. Kepercayaan yang telah diberikan oleh kerajaan Uthmaniyah ketika itu telah menambahkan lagi kredibiliti dan otoriti Syekh Ahmad Fatani dalam dunia pendidikan, sekaligus membolehkan beliau mencetak kitab-kitab ulama yang berasal dari dunia Melayu untuk memasuki Mekah dan Madinah. Kebolehan beliau dalam ilmu tata bahasa, yakni ilmu Nahu, membolehkan Syekh Ahmad Fatani mentashih sesebuah buku dalam aspek kefahaman dan makna dengan baik.
Beliau telah membina satu legasi yang cukup baik dalam dunia percetakan dan penerbitan di Timur Tengah. That's all from me. Thank you.